Pada awalnya dulu dalam tahun 1988 saya bertugas di Institut Penyelidikan Veterina dan bidang tugas saya merangkumi penghasilan vaksin virus untuk penyakit ternakan ayam dan juga bahagian bakteriologi diagnostik untuk penyakit-penyakit ternakan jugalah. Sekitar tahun 1989 pada waktu itu pihak jabatan ada membuat sukan antara jabatan dan kejohanan tu berlangsung di Universiti Utara Malaysia. Waktu tu kampus UUM di Bandar Darul Aman, ya. Jadi kami berkampung di situlah, di desa siswa Bandar Darul Aman tu. Dan kebetulan pada waktu sukan tu saya mengalami masalah bengkak tonsil. Bengkak tonsil, saya selalu jadi macam tu kalau cuaca panas, badan panas, minum ais pula, memang mudah terkena tonsil lah. Jadi saya ni seorang yang naturalist. Saya suka ke gunung, saya suka ke tempat air terjun, merantau masuk dalam hutan cari barang-barang akar kayu. Jadi bila berkaitan dengan ubat pun saya lebih suka yang semula jadi, ya. Jadi bila sakit di kejohanan tu, saya mencari-cari klinik untuk mencari ubat di Bandar Darul Aman tu lah. Dan bila pusing-pusing jalan-jalan tu, ternampaklah sebuah klinik perubatan homeopati, ya. Jadi bagi saya perubatan homeopati ni lebih dekat dengan kesemulajadian lah. Jadi saya pun memilih untuk cuba merawat di situ. Dan bila masuk ke klinik, saya seperti biasa mendaftarkan diri, ya. Kemudian dijemput ke bilik rawatan doktor, ya. Jadi bila saya masuk tu macam biasalah, saya katakan, doktor bertanya dan saya katakan saya ada masalah bengkak tonsil apa semua. Dan daripada situ dia mula merawat, kemudian bersembang. Bila bersembang tu lah, baru tahu yang Allahyarham Dr. Azizah ni, pada waktu itu Dr. Azizah ni merawat di situ. Dan rupanya kami sekampung. Dia semukim lah, Dia pun dibesarkan di Bukit Gantang. Saya pun dari mukim Bukit Gantang juga, kampung Cakap Ibu, Kampung beza tapi mukim sama, Jadi daripada situ mula timbul rasa macam satu pertalian pula, Dan daripada situlah dia menceritakan tentang homeopati, Dia menceritakan tentang produk-produk dia, yang formula-formula yang dia ada. Pada waktu tu saya difahamkan mereka ni hanya beroperasi di sebuah klinik dan menghasilkan produk-produk formula Allahyarham ni melalui kontrak manufacturing. Tak ada kilang lagi masa tu. Jadi waktu dalam sembang-sembang tu lah, bukan saja disembang dalam bilik klinik, lepas tu dia ajak pula pergi minum. Mungkin sebab orang kampung agak, ajak pergi minum di gerai berdekatan lah, Daripada situlah mula sembang dan dia kata perniagaan dia ni boleh pergi jauh, tetapi dia memerlukan pasukan yang ada pengetahuan lah untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang utama lah, termasuk penghilangan apa semua. Jadi dia pada waktu tu menawarkan lah, mengajak saya, kenapa tak kita join saja kerja di sini. Saya sebagai orang kampung, saya nak menjaga hati dia, saya kata okey lah. Nanti saya fikirkan, dan saya balik bertugas semula di Institut Pendidikan Veterina. Pada selepas itulah masih kami berhubung melalui telefon, dan akhirnya pada tahun 1991 saya terfikir mungkin ada potensi untuk saya
bekerja ataupun meneruskan kerjasama bersama dengan Allahyarham Dr. Azizan ni. Jadi saya buatlah cara-cara saya kan, solat apa semua, kemudian doa, minta petunjuk daripada Allah. Jadi pada akhir 1991 tu memang nekat betul lah, memang nak bersama dengan Dr. Azizan. Jadi call dia, telefon dia, dan dia bagi tahu, okey, datanglah. Kita cuba dulu, dia kata. Kita cuba dulu. Jadi saya ni bukan jenis cuba-cuba dulu. 1 hari bulan Januari tahun 1992, dia tunggu saya. Dia tunggu saya, tak datang. Jadi agaknya saya pun tak tanya dia. Dia kata mungkin tak datang lah kot. Tapi bagi kami di Perak, 1 hari bulan cuti. Jadi saya datang 2 hari bulan. Sebab hari tu mula bekerja. Saya sewa sebuah van di kampung, bawa habis semua, dengan pakaian, dengan motor saya. Memang kira nak berpindah terus lah. Bila sampai tu, arwah ni terkejut tengok saya. Pindah terus kan. Saya kata memanglah, kalau saya nak buat sesuatu, memang saya buat sungguh-sungguh lah. Jadi daripada situ, dia tanya nak sewa, nak duduk di mana. Saya kata mana nak tahu nak duduk di mana, mana-mana pun tak apa. Jadi di bangunan dia tu 2 tingkat. Bawah dia buat klinik di depan. Jadi belakang tu ada pejabat dan ada bilik kecil lah. Jadi dia kata kalau tak ada masalah, gunalah bilik ni untuk menginap sementara. Sementara nak dapat rumah sewa. Saya kata saya kat mana pun tak apa. Memang saya dah terbiasa dengan kesusahan ya. Duduk di kampung itu tak ada apa masalah. Setakat nak tidur je kan. Jadi daripada situlah mulanya ya, saya berkhidmat dengan syarikat di bawah kendalian Allahyarham Dr. Azizan dan isterinya Dr. Hajah Hamsiah ni. Walaupun saya tahu pada waktu tu saya akan mendapat gaji yang kurang daripada yang saya dapat sebelum tu. Waktu tu gaji dia bagi kat saya dalam 500-600 ringgit je sebulan. Padahal kerja saya sebelum ni banyak jugalah gaji, ribu-ribu jugalah. Sebab saya yakin ada sesuatu yang boleh dilakukan ya. Sebab dia menggambarkan kepada saya untuk membuat kilang ya. Buat kilang, buat production besar-besaran, dan kalau kita untung, kita boleh sama-sama kongsi untung. Jadi daripada situlah saya sangat yakin dan memang sealiran dengan pendirian saya yang naturalist ni. Kalau boleh buat produk-produk yang alamiah begini untuk kegunaan manusia, saya rasa itu saya lebih selesa lah. Saya lebih selesa untuk mencurahkan tenaga saya ke arah macam tu ya. Jadi di situ saya ditugaskan sebagai bahagian kawalan mutu lah, QC. Makmal pun kecil ya, belakang klinik tu je ya. Dan saya juga bertanggungjawab untuk mengumpul aktif ingredient, jadikan formula aktif dan hantar ke kilang untuk dikeluarkan secara penghilangan kontrak lah. Saya tu buat semua kerja ya. Apa-apa produk tu memang kita handle daripada A to Z lah ya. Kalau buat tablet herba tu, memang masuk ke hutan cari herba pun kena, jemur herba pun kena ya. Tanggung herba daripada atas daripada gunung turun ke bawah ya, jemur, kering, mesin apa semua. Mesin pun macam-macam kita uji ya. Ada kita beli mesin daripada Itali kecil saja, kita grind akar kayu kemudian pecah mesin tu. Macam-macam lah peristiwa pengalaman-pengalaman yang dialami bersama Allahyarham Dr. Azizan dan Dr. Hajah Hamsiah ni ya. Sonok juga. Jadi daripada situlah mula berkembang ya. Kemudian kami membentuk bahagian pembungkusan ya, yang proper,
di bangunan di Bandar Darul Aman tu juga. Selepas tu berpindah ke Taman Tabung Haji Bukit Tinggi.